Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa sebenarnya yang susah sangat nak buat kereta terbang ni. Korang semua pernah duduk dalam jam kan? Ada tak masa jam tu terfikir kalau boleh terbang best juga ni? Dulu-dulu pun masa tadika, kalau cikgu bagi kerja sekolah, cuba lukis bandar pada masa depan, mesti korang lukis kereta terbang punya, betul tak? Tapi hakikatnya sekarang tak ada lagi kereta terbang. Jalan makin jam adalah. Jadi kenapa sebenarnya tak terbang-terbang lagi kereta kita sekarang ni? Salah satu sebab dia, mestilah duit. Nak tahu tak berapa harga kereta terbang ni? Kejap lagi saya bagi tahu. Okey, jom kita tengok. Baik, pertama sekali kita kena cakap pasal teknikal dulu. Sebab kalau kita tengok jauh sangat tapi teknikal pun tak betul, maknanya tak menjadi juga. Jadi sekarang ni kita assume yang kereta terbang kita menggunakan VTOL, iaitu Vertical Takeoff and Landing. Maknanya kita boleh berlepas dengan landing secara menegak macam drone tu. Yelah, takkan setiap kali kita nak terbang kita kena pergi beratur dekat airport pula kan? Bila boleh vertical takeoff ni, maknanya kereta kita mesti ada bilah macam helikopter tu lah. Sebab bilah-bilah ni yang akan generate lift untuk angkat kereta kita ke udara. Okey, jadi ini masalah pertama. Dengan kuasa yang kita boleh dapat dari enjin sekarang, kita boleh gunakan enjin tu untuk pusingkan bilah ni, betul tak? Bermakna bila kita tak terbang, kita akan terpaksa usung bilah ni ke mana-mana. Sebab kita nak guna dia hanya masa terbang saja. Maknanya bila kita dekat atas darat, minyak kita rugilah sebab sentiasa nak kena usung bilah yang berat ni ke mana-mana. Itu pun kalau boleh lipat nasib baik. Kalau tak, memang usung je lah bilah yang besar gedabak tu atas kereta ke mana-mana. Kalau tak nak ada bilah ni pula, kita kena guna enjin jet. Enjin jet ni pula, walaupun dia kuat, tapi respons dia agak perlahan. Contoh macam kita naik kapal terbang. Bila dah terbang, memanglah dia laju. Tapi masa dekat darat, dia slow je. Sebab enjin dia ni respon dia lambat. Maknanya, kalau berhenti kat traffic light, bila hijau, kita tekan minyak, jet ni baru nak spool tau. Entah-entah dah merah balik, baru kita lepas dari simpang tu. Jadi dari teknikal sebenarnya, kita masih belum ada power yang cukup untuk membuatkan kereta terbang ni boleh bergerak dengan baik di darat dan di udara. Kalau guna bateri pula, ada masalah lain sebab bateri ni dia berat. Kalau nak terbang jauh, kena banyaklah bateri ni. Jadi lagi tambah berat. Kalau berat sangat, macam mana nak terbang? Jadi mungkin satu masa nanti kita guna kuasa nuklear, barulah boleh terbang dengan senang. Cuma setakat ni tak ada lagi sumber kuasa yang sesuai untuk kereta yang boleh terbang. Baik, cabaran atau masalah yang kedua adalah masalah bunyi. Korang pernah dengar bunyi helikopter kan? Tu jauh dari kita sebab dia tinggi. Bayangkan ada beratus-ratus helikopter atas kepala anda. Mesti betul-betul bising dan macam ribut saya rasa dekat bawah tu. Angin mesti kuat. Inilah masalah dengan teknologi vertical takeoff ni. Kalau bising macam ni, memang serabut lah kita kat bawah tu. Asalnya tadi nak guna kereta sebab nak hilangkan stres dalam jam. Tapi bila sampai rumah, stres balik sebab bunyi bising. Tak perlu helikopter pun, cukup dengan bunyi drone kita yang kecil tu. Bunyi benda tu pun dah cukup bising dan anda boleh rasa angin dia kuat macam mana kalau kita duduk bawah dia. Memang angin dia kuat dan bunyi pun bising. Ada orang komen bunyi exhaust yang modified tu pun dah bising, dia tak boleh handle. Ini kan pula bunyi benda terbang dan ada beratus-ratus benda ni atas kepala kita. Tambah lagi kalau owner kereta terbang tu dia modify exhaust dia, tak ke lagi bising. Tapi kan kita ni sendiri sebenarnya pandai ke nak bawa kereta terbang ni? Dan ini membawa kepada poin saya yang ketiga lah, iaitu soal keselamatan. Yang pertama soal biasa, iaitu soal kemalangan jalan raya. Dekat atas jalan pun yang 2D tu kita ada banyak kemalangan. Ini kan pula dalam persekitaran 3 dimension seperti di udara. Kalau dulu kita kena brake mengejutkan sebab orang datang dari kiri, dari kanan untuk menyelit masuk lane kita. Sekarang ni kita kena berjaga-jaga pula kalau tiba-tiba ada orang dari atas atau dari bawah masuk depan kita. Dan adakah ni maksudnya kita semua kena jadi pilot? Berapa mahal pula kita nak bayar untuk dapatkan lesen pilot ni? Ataupun penyelesaian lain adalah kereta terbang tu dia fully automatic masa dia terbang. Boleh jadi juga. Tapi korang perasan tak yang kapal terbang kita sekarang ni pun masih ada pilot lagi yang terbangkan. Walaupun banyak dibantu dengan automation, kapal terbang sekarang masih kena ada pilot untuk make sure semua okey. Ini maknanya nak buat automation benda yang terbang ni bukan sesuatu yang mudah. Dah berapa banyak company cuba buat kereta autonomous selain Tesla. Banyak yang tak berjaya. Yang berjaya pun masih di peringkat percubaan dan Tesla pun
belum sepenuhnya autonomous, masih memerlukan bantuan manusia. Ini menunjukkan nak buat teknologi autonomous ni sangat susah dekat atas darat. Jadi apatah lagi dekat atas udara sana. Kalau ada kereta terbang automatik macam ni, korang berani tak naik? Kalau drone yang tak ada orang tu bolehlah dia buat terbang automatik. Tapi sekarang ni nak letak orang dalam tu. Berani tak? Confident tak kita untuk naik benda yang automatik ni? Okey, lagi satu. Kalau kereta biasa kan, kita tengah jalan tiba-tiba radiator bocor contohnya. Enjin pun overheat. Walaupun sakit hati, kita boleh je berhenti tepi jalan. Kalau kereta terbang pula, tiba-tiba ada isu teknikal. Kita nak berhenti dekat mana? Memang jatuh. Lepas tu kena fikir juga, macam mana kalau dia jatuh atas rumah orang ke, jatuh atas bangunan ke, atau jatuh atas kereta terbang lain ke? Sebab dah banyak sangat kereta terbang kan? Sebab itulah kapal terbang sekarang rekod kemalangan dia sangat kecil berbanding dengan kereta. Sebab dia orang tahu kalau jadi apa-apa dekat kapal terbang masa dia dekat atas, memang kesan dia sangat buruk. Jadi semua kapal terbang ni dijaga dengan baik lah oleh syarikat masing-masing. Tapi kalau dalam kes kereta terbang, katakan semua orang ada sebiji. Macam mana tu? Mesti ada yang leka dan tak buat maintenance punya. Mesti ada yang tak tukar minyak hitam. Lepas tu pula kan, bila kita dah terbang contohnya, sekarang ni tak ada lagi kereta terbang, nampak macam luas je langit ni. Tapi bila dah ramai dekat atas sana, macam mana kita nak terbang dengan selamat? Jalan pun tak ada, traffic light pun tak ada. Tapi banyak kereta ni dekat atas sana. Macam mana nak buat? Okey, ini soal infrastruktur lah. Mesti nak kena juga buat investment dekat sini kalau kata serius nak buat kereta terbang. Dan sampai sekarang ni memang ada saya tengok kereta terbang yang boleh berfungsi tapi masih belum praktikal. Yang ada dekat YouTube ni, driver dia semuanya pilot. Memanglah boleh kalau dia nak terbang. Kalau orang biasa macam kita ni tak boleh nak operate kereta terbang tu. Dan satu lagi lah masalah dengan kereta terbang ni adalah of course harga kenderaan tu sendiri. Ada satu company dekat Belanda ni, dia dah buat prototype dan harga dia adalah 2.4 juta ringgit. Boleh ke nak beli? Tapi bentuk dia macam ni lah. Masih kena guna landasan untuk terbang dan landing. Dan bila bawa atas jalan pula, nak kena usung semua sayap-sayap dia. Dan bagi saya belum cukup praktikal lah. Dia macam nak buat kereta pun tak jadi, nak buat kapal terbang pun tak jadi. So technical challenge untuk hasilkan kereta terbang ni memang besar. Dan bagi saya, cabaran paling besar adalah sumber kuasa. Kalau boleh settle je masalah power ni, ada kemungkinan kereta terbang ni boleh berjaya. Jadi korang sendiri teringin tak nak beli kereta terbang ni? Rasa-rasa akan berjaya tak kita nak tengok kereta terbang ni pada masa depan? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda boleh bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.